melaksanakan pengadaptasian teknologi dan juga digitalisasi dalam bisnes masing-masing ni, masih sebahagian besar mereka para PKS ni kurang jelas. Jangan takut, kami ada subsidiary kami yang bersedia membantu para usahawan untuk membuka minda mereka melihat di sekeliling apakah cabaran-cabaran baru, apakah pengadaptasian teknologi ataupun digitalisasi yang diperlukan untuk melangsungkan perniagaan mereka setelah COVID-19 ini selesai. Barangan pengguna terutamanya akan lebih tertumpu kepada pembelian atas talian. Ini kita dapat lihat dari segi trend perubahan pembelian, di mana survey yang telah dilakukan oleh beberapa agensi menunjukkan sebahagian besar rakyat Malaysia kalau boleh dia tak nak ke pasaraya untuk membeli. Kalau dia ke pasaraya untuk membeli pun mereka akan tidak akan duduk lama, mungkin 30 minit ataupun 1 jam paling maksimum. Sebahagian besar pembelian barangan harian ataupun barangan pengguna ini akan dilakukan secara online. Jadi saya mensasarkan retail business ataupun retail segment ini akan tertumpu kepada belian atas talian. Walau bagaimanapun untuk pengilang ataupun sektor pembuatan, pengalihan ke atas pembelian atas talian tertumpu kepada pembelian bahan mentah. Di mana bahan mentah ini kalau atas talian ni akan menyediakan lebih banyak pilihan. Mereka boleh compare harga, mereka boleh lihat bagaimana kualiti yang ada disediakan atas talian. Itu adalah kegunaan pembelian atas talian untuk sektor pembuatan dan juga sektor-sektor yang lebih besar. Sektor pengguna sekali lagi akan tertumpu kepada digital platform. Tuan Arya Putra Ismail, Presiden Kumpulan Ketua Pegawai Eksekutif SME Bank. Temu Bual at Radio. Stesen berita bisnes anda. Ya, Bernama Radio, stesen berita bisnes anda. Ikuti podcast Bernama Radio di aplikasi Spotify dan follow kami di laman media sosial Facebook, Twitter dan juga Instagram. Kata caranya Bernama Radio. Okey, baik, dan kita dalam satu program baru ya waktu ini, Saudagar Hartanah. Okey, dengar saja tajuknya, saya yakin ya pendengar-pendengar semua follow kita dah dapat baca dah ya apa intipati pengisian dalam program ini. Dan bila bercerita tentang hartanah, sedikit saya nak kongsikan ini apa yang tertera pada tahun 2019 berita ini, di mana sentimen dalam pasaran hartanah di Malaysia yang dikatakan semakin lama bertambah baik ya. Ini pada tahun 2019 ya, terutamanya pasaran hartanah kediaman dan pasaran hartanah di Malaysia dikatakan mengalami peningkatan aktiviti pada separuh kedua 2018 yang lepas ya, susulan beberapa peluang yang boleh didapati kawasan berbeza di seluruh negara. Dan lebih menarik lagi ya, apabila dikatakan walaupun dalam situasi PKP yang berlaku di Malaysia ini, sebenarnya pasaran hartanah ini malah melonjak hingga 4 kali ganda. Terkejut juga saya tu kan. Kita ingatkan macam semua orang tak mampu nak beli hartanah ni, tapi sebenarnya tidak. Ya, ada di kalangan masyarakat kita yang mengambil peluang untuk memiliki hartanah mereka dalam tempoh ini. Okey, jadi untuk mengupas dengan lebih lanjut lagi dengan topik kita peluang dalam dunia hartanah, kita bersama-sama dengan Encik Firdaus Mahmud yang merupakan pengasas Saudagar Hartanah. Assalamualaikum Cik Firdaus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana bersama dengan kami ya di Bernama kembali Radio. DJ dan Bernama Radio. Okey, baik, kita nak tahu dulu Cik Firdaus ya, apa sebenarnya yang dikatakan peluang dalam dunia hartanah ini? Okey, terima kasih kepada DJ dan juga Bernama Radio. Sebenarnya industri hartanah ni satu industri yang bagi saya cukup best lah. Kalau kita tengok data dia pun tahun 2018 lebih kurang 2019 lebih daripada 300,000 transaksi jual beli harta tanah yang berlaku, yang melibatkan lebih daripada 140 bilion ringgit
Maksudnya transaksi jual beli harta tanah ni memang sangat-sangat besar lah. Dan peluang ni dia bukan peluang ni akan datang dalam dua konsep. Sama ada kita nak jadi dalam seorang pelabur harta tanah, maksudnya kita buat duit daripada pelaburan yang kita buat melalui industri harta tanah, ataupun kita boleh buat duit melalui menjadi ejen harta tanah ataupun kita panggil real estate negotiator. Kalau dulu orang panggil broker lah. So bahasa sekarang ilmiah ni dia panggil real estate negotiator. Jadi kalau dalam pelabur harta tanah ni biasanya orang beli, orang nak maksudnya dia beli harga 100,000, mungkin dia plan nak jual 150,000. Dia nak tengok pada peningkatan harga. Orang sebut biasanya appreciation. Ataupun orang nak tengok dari segi nak beli dari segi untuk dapatkan cash flow, positif cash flow. Maksudnya kita beli 1,000 bayar 600, kita sewakan 800. Tolak mungkin ada untung 200, 150 ringgit. Betul. Maksudnya ada cash. Ada maksudnya tiap bulan rumah kita tu dibayar oleh penyewa kita. Dalam masa sama kita dapat cash rebate. Mungkin dalam tempoh 5 tahun akan datang akan ada kenaikan harta tanah rumah-rumah yang kita beli. Ini ada strategi-strategi yang kita nak buat lah. Okey, ini benda-benda yang penting lah. Sebab apa, bila kita nak beli harta tanah tu kita nak tengok juga adakah rumah yang kita beli ni boleh disewakan ke tidak. Kadang-kadang kita beli rupanya tak ada orang nak sewa, ataupun memang kawasan tu kawasan yang foreigner duduk. Sudahnya kita terpaksa sewakan pada foreigner. Jadi benda ni indikator yang first saya kata sebagai seorang pelabur harta tanah. Kedua, kita kata dari pergi sudut ejen harta tanah. So saya dalam tim Suaraga Harta Tanah ni kita memang fokus kepada melatih ponding-ponding harta tanah lah. Kita ada lebih daripada 300 ejen harta tanah di Klang Valley, di Perak dan juga di utara. Jadi dalam industri harta tanah ni biasanya kita fokus kepada, kita panggil, kalau saya dalam skop besar, kita bagikan biasanya kita buat rental. Maksudnya kita bantu orang untuk nak carikan penyewa. Ejen harta tanah pun boleh bantukan juga. Ada juga ejen-ejen dari segi ejen-ejen lelong. Nanti insyaAllah dalam slot saya bernama radio nanti saya akan jemput sahabat saya untuk bercerita peluang-peluang yang ada dalam industri lelong. Okay, dalam saya sendiri saya fokus kepada sub-sale. Sub-sale ni kita panggil rumah yang second hand lah. Maksudnya rumah yang orang beli, DJ dah beli, tiba nak minta saya jualkan. Saya boleh jualkan insyaAllah. Dan terkini banyak juga pemaju-pemaju harta tanah yang minta kita tolong jualkan harta tanah mereka. Mereka dah buat rumah, mereka minta tolong, kita tolong jualkan. Kenapa? Kita ada tim, kita ada kapasiti, kita ada kepakaran untuk membantu. Pertama bantu siapa tu? Saya kata membantu pemilik harta tanah untuk menjual harta tanah mereka, untuk menyewa harta tanah mereka. Kita membantu untuk pembeli untuk membeli rumah impian mereka, tak kisahlah untuk pelaburan ataupun duduk sendiri. Dan juga kita bantu pemaju harta tanah untuk jual harta tanah mereka dengan keadaan segera, dengan ejen-ejen yang kita ada lah. Ini peluang-peluang yang ada dalam industri harta tanah. Wow, sangat menarik ya. Semua servis ada ya bersama-sama dengan tim Encik Firdaus Mahmud ini. Okey, bagaimana pula kita boleh merebut peluang yang ada dalam dunia harta tanah ini, Encik Firdaus? Okey, peluang dalam industri harta tanah ni, peluang ni selalulah kadang kita selalu minta peluang-peluang ni. Peluang ni mesti datang dengan ilmu lah. Jadi benda yang asas sebagai ejen tanah ni kita perlu ada ilmu. Bila kita tak ada ilmu, buat apa pun tak jadilah. Jadi kalau saya peluang tanah dalam Tim Suaraga Tanah ni, macam saya sendiri, saya dah tulis saya dah tulis buku yang print saja dah 5 biji buku. Masuk dengan buku, kalau termasuk ibu lebih kurang 8 buah buku saya tulis. Fokus dari segi sudut menjadi ejen harta tanah, buat duit segi ejen harta tanah. Bagaimana nak buat nak buat buku 101 soalan yang perlu tanya peguam sebelum beli harta tanah. Kita buat boom harta tanah. Kita juga buat buku lelong dalam proses menyiapkan buku lelong kita. Nak mesti bahawa semuanya mesti datang dengan ilmu. Sebab apa, dalam nak berjaya ni 3 perkara yang cara kita untuk dapatkan ilmu. Pertama, melalui bacaan kita. Bila kita baca, kita dapat ilmu. Kedua, kita dapat ilmu melalui pengalaman kita sendiri. Kita face pengalaman, kita tahu ni tak betul, jadi kita kena betulkan. Ketiga, kita boleh dapat ilmu melalui pengalaman orang lain. Okay, dalam Tim Suaraga Harta Tanah ni kita rangkumkan 3-3. Dari segi ilmu, maksudnya kalau orang jadi ejen tanah, dia tak tahu dia nak buat apa. Saya ada buku nanti saya buat minggu depan insya-Allah. Buku dia tajuknya Oyomat Get Set Go. Buku ni kita cerita satu nak buat apa, 2 nak buat apa, 3 nak buat apa. Kita cerita step by step. Dan buku ni bukan saja diguna pakai oleh Tim Suaraga Harta Tanah, boleh kerana banyak agensi-agensi harta tanah di luar juga menggunakan buku kita ni. Buku ni kita fokus pada untuk memastikan bahawa orang yang masuk dalam industri harta tanah mereka boleh berjaya. Jadi nombor 1 nombor ilmu. Kedua, kita boleh katakan perlukan ada leader, ada mentor, ada power team nak memastikan bahawa orang yang nak jadi ejen harta tanah ni mereka ready untuk dilatih. Sebab apa, banyak orang dia nak jadi ejen harta tanah, dia nak berjaya, tapi dia bila minta dia buat sesuatu dia macam alamak susahlah. Jadi beralasan. Jadi kalau saya pertama sekali memang kena ada ilmu. Kedua, melalui pengalaman kita kena tanya, sebab ejen harta tanah dengar seronok. Tapi bila kita masuk dalam industri itu, banyak benda perkara-perkara baru yang kita lalui.
Contohnya rejection, contohnya sikit proses yang jual beli. Ada benda term-term yang jargon kita dengar, ini first time. Jadi benda-benda ni perlu dibantu oleh rakan-rakan kita dalam ejen hartanah, rakan-rakan kita dalam tim soraga tanah, leader-leader kita create power team dalam team kita ni ada power team system. Supaya apa, kita nak pastikan bahawa dia ilmu dah ada, teori dah ada, dia go to practical dia boleh buat. Dia practical yang banyak, setengah orang je dah ada ilmu, dia ada teori dah belajar, dah cantik ni. Tapi bila nak buat, dia jadi macam tak boleh buat. Jadi kalau kita dalam tim soraga tanah, tarik handbrake, betul. Okey. Dan saya merasakan dalam dunia hartanah ni, perniagaan hartanah ini sendiri, saya rasa ia dilihat lebih kompleks sebab ia melibatkan bukannya RM1, RM2 punya nilai. Betul. Ya, mungkin beribu-ribu, mungkin beratus ribu, makan juta, ya, dekat situ. So jadinya kena pastikan diri kita penuh dengan ilmu, bimbingan dan diri sendiri pun ada keinginan untuk membuat tindakan lah, dah tentunya dah ada ilmu, tarik handbrake pun tak jadi apa ya. Itu masa bila jadi ejen pun kita nak tengok. Ejen pun kita ada kelas-kelaskan ejen. Ada orang biasanya, tapi saya dah lebih daripada hampir 9 tahun dalam industri ni. Saya dah melatih lebih, kalau orang dengar saya bercakap, lebih daripada 4,000 orang berkongsi mengenai peluang-peluang yang ada dalam industri hartanah ni. Sebenarnya bidang ni memang satu bidang yang sangat besar, tapi dia perlu komitmen. Dia bukan sekadar ada kehendak, dia perlu juga ada komitmen untuk memastikan bahawa dia dapat capai semua peluang-peluang yang ada dan memastikan bahawa apa yang mereka nak dalam industri hartanah tu mereka boleh capai. Baik. Okey, nak bercerita tentang pelabur hartanah. Bagaimana seorang pelabur, mungkin ada orang dia penuh dengan pengalaman, Encik Firdaus kan. Jadi dia tahu tempat ni confirm ni naik Datuk Pap, kan. Hebatlah, memang boleh baca dah. Tapi ini untuk mungkin mereka yang baru nak berjinak-jinak kan. Try lah dengar orang kata buat ada hartanah ni, kita buat bisnes kan, sewakan mungkin lepas 5 tahun jual dan sebagainya. Dia tidak tahu dekat mana dia nak dapatkan mungkin data yang mengatakan aset yang dibeli tu akan datang, memang berbaloi lah pulangannya. Jadi bagaimana untuk situasi pelabur seperti ini, Cik Firdaus? So saya kata bila orang buat pelabur hartanah ni biasanya akan tengok 4 perkara. Pertama, jangan tengok appreciation. Kedua, nak tengok positive cash flow. Ketiga, rumah tu boleh disewakan, dan rumah tu dia rasa dia boleh dijualkan semula bila sampai masa yang untuk dijual. Baik. Jadi bila kita nak ada benda nak tahu kawasan tu, biasanya kita perlukan data. Data ni kalau kita bukannya orang dalam industri hartanah, dah tentulah saya tak tahu. Kalau saya macam saya, kalau memula saya punya teritori saya di Shah Alam. Kalau di Shah Alam ni saya dah tahu dah harga rumah berapa. Kalau orang nak jual harga ni, saya tahu harga ni boleh jual ke tak boleh jual. Kalau orang jual bawah, maksudnya harga ni dah below market value dah. Jadi kepada orang yang nak menjadi pelabur hartanah, biasanya kawan baik mereka yang pertama mereka perlu adalah ejen-ejen hartanah yang dipercayai lah, yang berdaftar dan boleh dipercayai. Kenapa kita boleh dapat data daripada ejen-ejen hartanah? Ejen hartanah je ada data tersebut. Sebab apa, mereka terdedah dengan kalau orang tanya saya, mungkin saya keluar daripada Shah Alam, contohnya tanya saya di Rawang, bukan kawasan saya. Kalau tanya mungkin saya tahu secara general, bukan secara detail. Jadi kita perlu jumpa orang-orang ejen-ejen hartanah di Rawang contohnya. Kalau orang tanya di Shah Alam, dah tentulah kawasan tu saya Abang Long sana. Jadi contohlah kan. Betul lah. Mahir kat kawasan tu. Sebab saya mula ejen hartanah pun saya guna hashtag penghulu Shah Alam. Kan. Jadi maksudnya orang nak tahu, saya tahu rumah ni, contohnya orang nak beli, macam baru ni saya jual rumah 210,000. Tiba ada satu owner jumpa saya nak jual 170,000 murah. Saya contact lah kawan saya tahu ni ada satu rumah nak jual 170,000, nak tak nak? Tak nak bagi orang lain. Nak, automatik nak. Sebab apa? Rumah yang nak beli tu rumah dah value dia value je dah murah, dan memang dia beli tu dari masa yang perlu, sebelum PKP hari tu dia beli. Jadi maksudnya peluang ni perlu diambil melalui ejen tanah lah. Kedua juga kita baru validate, perlu validate lah data ni betul tak betul. Kadang-kadang ejen tanah mungkin je nak jual je rumah tu. Jadi mungkin kita ambil satu lagi kawan-kawan kita yang ejen tanah lain, tolong validate betul lah apa info-info yang diberikan. Kita juga boleh gunakan pakcik Google kita contohnya. Kita try to Google, tengok, pergi dekat mudah.my, tengok contohnya rumah 210,000 nak jual kat kita. Cuba tengok ada tak iklan yang less than that, ataupun kalau contoh 210,000, tengok dekat mudah banyak orang iklan 190,000, maksudnya harga tu mahal lah. Maksudnya tanah yang sama. Tanah yang sama. Jadi kita tengoklah harga-harga tu, dekat situ lah kita tahu. Kita pun buatlah call, tanya tuan, okey rumah ni nak jual harga, okey tak lagi, berapa harga boleh nego lagi. Kat situ kita boleh buat pembandingan harga. Jadi dia nak jadi pelabur tanah, sebab macam DJ cakap tadi lah, pelaburan melibatkan kita macam ejen tanah pun mengurus yang ratus ribu, juta ringgit. Perlu ada ilmu. Jadi semua tu perlukan ada, sebab macam ejen tanah ni kita dah tahu, kita dah deal dengan market yang B40, M40, T20.
berkomunikasi pun berbeza. Rumah yang below P40 cara communication dia lain. Masuk M40 different. T20 punya market yang million ni lain. Jadi benda-benda ni perlu ada ilmu lah. Jadi kalau orang yang nak jadi pelabuh hartanah, kalau yang tak berani tu, pertama sekali mereka perlu tahu dari segi financial profile. Bila nak beli hartanah ni, pertama sekali tengok duit ada tak ada dulu. Duit si pembeli tu ke? Si pembeli tu lah. Pelabur tu lah juga. Yelah, orang yang nak membeli tu lah. Maksudnya mereka mesti ada, kita panggil financial profile. Maksudnya kau nak beli pun, bayar gaji pun bayar bagi cash, EPF tak ada. Jadi sebab bank tak kenal kita, bank kenal kita melalui selah kertas. Jadi maksudnya dari segi financial profile lah kita, macam mana kita nak minta kerja, nak hantar resume kat orang. Macam tu juga kita sebagai pelabuh hartanah, bagaimana kita nak bagi resume kat bank supaya bank yakin yang kita boleh beli rumah tersebut. Jadi kalau kita dah ada financial profile okey, boleh proceed. Maksudnya mungkin dalam in between ni kita dah check rumah-rumah yang kelayakan kita berapa kita boleh beli, dan kita test survey boleh rental harga sini berapa. Jadi benda-benda ni dia perlu buat. Itu kata teori tu, dia maksudnya dari segi survey okey, and then dia kata InsyaAllah benda ni boleh proceed. Ni proceed lah. Ya, okey ya. Jadi mungkin ada di kalangan pendengar kita macam ada tanah kan yang nak disewakan ke, yang nak dijual dan sebagainya, macam tak nampak ni gambaran, tak ada kat diri sendiri ni kan. Nak tengok-tengok satu persatu ni, boleh cek Encik Firdaus lah saya rasa. Kan lebih spesifik, boleh nampak kita punya sasaran. Kan dia pelanggan kita, penyewa dan sebagainya. Itu tentang pelabuh hartanah. Tentang ejen hartanah pula. Itu biasa, ada yang jenis wow sales meletup pop dan ada setengah tu nak closing rumah kecil pun tak dapat. Contohnya. Dan pertama sekali kita nak tahu kenapa itu berlaku. Adakah itu melibatkan presentation ataupun kualiti seseorang ejen itu secara individu, ya, ataupun yang dikatakan macam zaman sekarang ni, katalah contoh ada yang mengatakan situasi PKP sekarang ni, mana ada tak ada orang boleh nak beli rumah ni sekarang, tak mampu kan. Tetapi apa yang dimaklumkan oleh Encik Firdaus tadi, 4 kali ganda meningkat orang yang membeli hartanah ketika musim PKP ni. Jadi sedikit pandangan daripada Encik Firdaus. Sebenarnya data yang saya ada ni data dari segi tim Sorga Tanah, data daripada kita lah. Bila kita tengok ejen-ejen kita yang tak pernah buat sale dan mula buat sale, maksudnya peningkatan tu berganda-ganda daripada sebelum PKP. Maksudnya jumlah yang buat sale tu tak pernah saya capai lah. Sepanjang saya run agensi ni, saya tengok ini jumlah yang besar. Jadi maksudnya kalau orang kata rumah tak terjual, maksudnya mungkin itu sikit teori mereka perlu masuk dalam reality sebenarnya. Tapi macam dari segi kenapa ada ejen yang berjaya dan tak berjaya, pertamanya kita dilahirkan dalam konsep latar belakang pendidikan kita beza, latar keluarga kita berbeza. Walaupun cikgunya mungkin saya orang yang sama, cara penerimaan dia orang yang dalam tim saya nak di farmasis. Dah gaji 20,000 berhenti farmasi untuk jadi ejen tanah. Ada yang IT gaji 80,000 jadi ejen tanah. Maksudnya ada orang yang buat Grab pun jadi ejen tanah. Ada. Jadi maksudnya semua orang boleh jadi ejen tanah. Cuma cikgunya sama, informasi dibaginya sama, penerimaannya berbeza. Kenapa? Kerana latar belakang kita, latar belakang pendidikan kita, cara kita menerima berbeza. Tapi tindakan juga matlamat dia sama. Macam kita katalah kita nak pergi ke utara, sama nak guna mana, kita guna plus highway. Cuma nak berhenti LR mana, ikut kita lah. Mungkin kita berhenti LR Tapah ke, mungkin kita nak Bukit Gantang ke, terpulang. Jadi nak sebutkan macam mana, bila kita ada buku SOP, patutnya ejen hartanah patut menjadi ejen. Bila kita dalam Sorga Tanah, kita dah bagi dah buku Go ni, follow je, kita dah tunjuk dah. Nombor 1, pertama cari listing. Apa yang nak kena buat? Patutnya kalau tak perlu buat, tak boleh buat, itulah kita buat dalam bentuk power team. Power team satu tim dan bukan dalam 10 orang kita buat, tak boleh ramai-ramai. Kalau ramai dia merapu je kan. Lainlah jadinya. Jadi dalam power team ni duduk, kita buat, diorang boleh berbincang. Macam brainstorming lah. Brainstorming. Dan saya tak perlu ada. Kalau saya ada nanti saya akan dominan. Betul. Nanti apa-apa Cik Ahmad Firdaus tolong takut share. lah. Mentor depan mata macam cadangan tak boleh nak keluar, tersangkut katanya. Jadi bila meeting tu mungkin sebulan sekali saya involve lah. Tapi kebanyakan meeting sebab apa? Mereka ada skill dan ejen hartanah. Bila kita start membuat kerja, automatik mereka ada kepakaran. Dia dah ada skill. Baru-baru ni kita ada satu ejen yang sebelum ni agak perlahan sedikit, tapi lepas PKP dia mula start menjual rumah yang million. 1.5, 1.3 juta. Baru ni semalam close lagi corner lot. Hari ni pun nak close lagi juta. Kita fikir jadi budak-budak dah kumon dekat dia. Kita rupanya dia guna, dia ada teknik dia. Segi marketing dia, satu marketing teknik yang kita tahu tapi kita jarang ambil berat. Jadi mula dia dah apply, dia dah buat. Betul. Jadi ejen-ejen lain dah boleh terbakar. Dan dalam Sorga Tanah ni kita suka kongsi dalam konsep sharing lah. Semua orang willing to share sebab apa? Rezeki dia, rezeki kita, insya-Allah Allah bagi pada kita juga lah.
kan ya. Itulah dia konsep perniagaan yang seronoknya dekat situlah. Sama-sama kongsi, sama-sama menjadi jadi dalam perniagaan masing-masing. Dan kita nak tahu juga kan tentang ejen hartanah ini sendiri. Mungkin masa mereka bermula, Encik Firdaus kan, mereka zero lah tadi, latar belakang macam-macam lah kan ya. Yang kerja sebagai ini jadi ejen hartanah, kerja yang macam B pula jadi ejen hartanah. Nak membimbing mereka ini, adakah mudah untuk Encik Firdaus sendiri? Dia punya spirit tu sama tak? Semangat dia ada yang kata macam dia ni kerja berjawatan, dia lebih bersemangat daripada yang kerja yang gaji biasa ni, ataupun sebenarnya terbalik? Sebenarnya kalau tengoklah, bila saya dah bercakap lebih daripada 4,000 orang mengenai peluang-peluang yang ada dalam industri hartanah ni, sebenarnya dia datang berbalik kepada orang yang nak jadi ejen hartanah. Kenapa dia nak jadi ejen hartanah? Itu yang kita panggil dia punya grand why ke, dia punya big why ke. Kenapa dia nak ejen hartanah? Mungkin ada orang jadi ejen hartanah sebab dia nak ubah hidup dia. Dia rasa dia punya kerja macam saya jadi ejen hartanah tu dah tak larat dah. Saya kerja 9 sampai 6. Semua pendapatan. Mungkin saya rasa gaji saya dah selesa masa tu. Tapi saya rasa bila umur saya nak masuk 40, saya rasa saya nak masa yang banyak. Okay, ada orang dia dah bosan. Ada kita punya farmasis tu, dia 2 minggu dengar gaji memanglah 5 digit, tapi 2 minggu kat overseas, 2 minggu kat Malaysia, dia rasa dah jam perempuan. Komitmen ya. Komitmen. Dia kata macam tak boleh dah. Ada orang dia rasa dia nak improve. Ada orang yang graduate baru habis belajar, dia kata apa salah dia cuba satu industri baru je, malas. Budak-budak muda sekarang ni dia suka mencuba. Mereka luar biasa sekarang. Betul. Jadi ada orang dia kata dia perlu meningkatkan pendapatan dia. Terpulang kepada orang yang nak menjadi ejen hartanah. Apa pun sebenarnya nak ejen hartanah, dia perlu berbalik kepada mindset. Semuanya mindset. Dia nak ke tak nak. Betul saya kata, kalau kata dia ready untuk berjaya, mindset dia betul-betul nak berjaya, dia akan buat, dia akan langgar, kita ajar dia buat, dia akan ajar dia buat. Kadang-kadang bila buat kelas mula-mula saya buat jadi nak run agensi ni pun, bila kita buat kelas, kadang kita tunggu seorang je yang datang, kadang-kadang komit mula-mula aja mungkin 40 orang. Bagi nama 40 orang yang muncul mungkin 5 orang 6 orang. Okey, tapi kita sebab kita tahu matlamat saya dan industri hartanah, saya nak melahirkan lebih daripada 1,000 ejen hartanah yang mampu berhadapan lebih daripada 10,000. So saya pegang yang tu. Walaupun tempoh masa tu insya-Allah Allah yang akan tolong saya. Tapi dengan buku-buku yang kita sedia, dengan bantuan-bantuan yang kita ada, sekarang kita ada 9 orang. Saya punya macam management team lah. Maksudnya mereka ni akan bantu saya. Kalau tak ada, mereka ni boleh duplicate sistem ni. Jadi kalau mindset dah ada, individu yang nak buat tu ready nak buat, apa-apa buat pun akan ada cabaran. Nak jadi DJ pun jadi cabaran. Betul. Saya dulu nak jadi dulu saya punya isteri saya Dr. Azura pun dulu nak buat PhD pun ada cabaran, jadi pensyarah pun jadi cabaran, saya kerja dalam sektor korporat pun apa benda pun ada cabaran. Hidup ni semua ada cabaran. Semua ada cabaran. Cuma cabaran ni kalau kita tahu apa benda kita nak capai, cabaran tu hanyalah sebagai kita punya loncatan untuk kita milestone kita untuk pergi ke next level. So kalau sikit down, ejen hartanah ni tak boleh down lah. Macam kita tak bergaji. Ejen hartanah ni bukan satu industri yang bergaji. Kita tak ada gaji. Tanya saya ada gaji, saya pun tak ada gaji. Tapi sebab apa? Kita tahu kalau kita buat sekonsisten, gaji tu macam syarikat lah. Bila kita run syarikat, kita tahu syarikat pun tak ada duit, kita kena cek projek. Jadi konsep yang sama. Jadi bagi saya, apa pun ejen hartanah, mereka boleh berjaya kalau mereka tahu apa mereka nak capai dan mereka sendiri nak. Kita bukan sekarang ni terbaliknya cikgu yang cari murid. Sekarang ni kita punya konsep, kalau kita buat training, serius nak belajar, datang kita buat training. Lepas PKP ni Allah bagi kita yang sangat-sangat hebat. Sebab apa? Masa PKP lebih 2 bulan tu, kita convert semua education system kita dalam bentuk online. Jadi sekarang ni tak adalah isu tak ada masa, jauh dan sebagainya. Tak ada. Offline kita buat, online pun kita buat. Jadi online ni almost every week kita buat. Dia boleh lontarkan persoalan-soalan dia dan kita cuba bantu apakah kaedah-kaedah yang kedah kita guna pakai nak memastikan bahawa dia boleh boleh selesaikan insya-Allah. Itu untuk ejen-ejen ya. Betul. Sangat menarik. Baik, bila cerita tentang latihan itu sekarang ini seperti yang Encik Firdaus kongsikan, latihan secara offline pun ada, face to face pun buat juga. Betul. Dan online lagi banyaklah sebab kita lihat sekarang ramai yang menggunakan platform online ya untuk membuat seminar, training dan sebagainya. Keberkesanan dia bagaimana Encik Firdaus lihat untuk sesi training dalam bidang hartanah ini? Dia training ni dia dua. Sebab apa? Bila ada orang, dia memang kita nak kata norma baru ni, sebenarnya kita nak tukar pemikiran kita. Mula-mula kita buat online tu memang orang tahu, orang nak kadang-kadang je nak personal touch, je nak juga jumpa dengan mentor dia. One to one. Tapi kita punya sistem sekarang ni kita dah convert. Macam esok saya buat satu, kita panggil career presentation program, kita buat 2. Kita buat satu skrin hijau, kita bercakap secara online. Tapi kalau siapa yang rasa nak offline, menghadaplah kita, datanglah. Kita ada seminar, kita muat dalam 50 orang.
dalam jarak 1 meter tu muat 50 orang, so dia boleh datang offline, dan juga kita boleh bersiaran secara online. Sebab apa? Kita nak pastikan bahawa apa pun kaedah kita pakai, kita nak pastikan dia boleh buat. Kita tak boleh kata mesti guna online. Kita tahu ada orang dia ada kekangan. Sebab kita dilahirkan dengan kepakaran pemahaman. Ada orang yang mungkin di visual, ada orang yang audio, ada orang yang kinestetik. Benda-benda pun kita perlu ambil cakna juga. Jadi kita itu tugas mentor lah tu. tu Kena tugas pasti kita nak kena pasti. Student daripada kelebihan dia dekat mana. Betul. Kita nak pastikan bahawa bila dia join Yayasan Hartanah, bila dia join Tim Sorga Hartanah ni, mereka mampu untuk dijayakan, dan insya-Allah dengan izin Allah mereka ni boleh berjaya lah. Dengan bantuan-bantuan. Sebab apa, dari segi education system ni kita dah sedia dah. Kita panggil macam esok kita buat career presentation program. Lepas tu kita buat fast start ataupun kita panggil workshop advance Sorga Hartanah. Kita buat secara teori dan praktikal. Lepas tu kita buat agency best practice. Apa praktis-praktis yang ada. Kita ada elite team. Macam mana kalau diorang mungkin setengah-setengah datang memang profesional. Mungkin dia tak nak main market yang rendah-rendah je, nak main yang market yang besar, M40, T20, M40, T20 punya market ni. Apa kaedah-kaedah yang nak boleh gunakan. Jadi training-training ni kita, sebab apa, dalam Yayasan Hartanah kita tak larat sampai bila-bila nak jadi ejen. Sebab lama-lama kita akan jadi red race. Habis bulan depan nak seal lagi. Bulan depan dalam tim kita nak pastikan bahawa kita boleh lahirkan leader dalam industri hartanah. Maksudnya one day nanti dia boleh jadi partner kepada agensi kita, dan mereka ni boleh sama-sama bantu. Mungkin saya nak buat satu branch dekat Kuala Selangor, boleh tak ada masalah, boleh lah. Itu kita punya misi untuk sama-sama dalam Tim Sorga Hartanah. Rancangan jangka masa panjang. Ya. Okey, sangat menarik topik yang dibawakan. Itu adalah berkenaan, itu baru ejen hartanah saja yang Encik Firdaus kupaskan untuk hari ini, ya, untuk episod yang pertama ini dalam program Saudagar Hartanah. Baik, ini saja masa yang kita ada, Encik Firdaus. Terima kasih ya untuk semua ilmu dan juga tip yang dikongsikan itu. Semoga memberi manfaat kepada pendengar-pendengar kita, dan kita akan bersama-sama lagi ya dengan Encik Firdaus nanti. Okey, jadi terus saja ikuti kami ya di podcast Bernama Radio di aplikasi Spotify, dan juga follow kami di laman media sosial Facebook, Twitter dan juga Instagram. Kata caranya adalah Bernama Radio. Terus dengarkan kami, stesen berita bisnes anda. Stesen berita bisnes anda. Datuk Farida Hanim Harun, ataupun lebih mesra dengan panggilan Ibu Hanim, yang merupakan Presiden Anim's Leadership Solution, sendirian berhad. Ibu dapat cancer scare sampai kena